website islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Inspirasi, euforia, Islami, semuanya diikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan tahniah kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Selangor yang berjaya meraih pingat emas pada pameran perdagangan antarabangsa, penciptaan produk dan idea baharu IENA 2022 di Nuremberg, Jerman. Menerusi catatan dalam laman Facebook beliau, Perdana Menteri berharap kejayaan pasukan sekolah berkenaan akan menjadi penyuntik semangat kepada pelajar lain untuk turut terlibat dalam inovasi dan mereka cipta sehingga menggapai kejayaan. 4 pelajar terbabit ialah Atirah Ahmad Hishamuddin, 17 tahun, serta Raja Dia Nazneen Insyirah Raja Muhammad Aman Shah, Nur Damia Bishara Muhammad Imran dan Sarah Arodini Khairul Faizi, masing-masing berusia 16 tahun. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang mempunyai visi sebagai peneraju tabung pendidikan tinggi negara menyasarkan RM150 juta jumlah terimaan deposit skim simpanan pendidikan nasional simpan SSPN sehingga pada hari ini. Mengulas selanjut, Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata terimaan deposit itu adalah sempena bulan menabung simpan SSPN 2022 iaitu program pengenalan yang diadakan sepanjang bulan ini bermula 1 hingga 31 Oktober 2022 secara fizikal dan dalam talian pada peringkat negeri serta nasional. Akhir sekali, jumlah mangsa banjir di negeri Kedah menurun kepada 95 orang berbanding 141 semalam yang masih ditempatkan di 2 buah pusat pembinaan sementara PPS di daerah Kubang Pasu dan Kota Star setakat pada pukul 8 pagi tadi. Ketua Bahagian Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Meja Bersekutu Muhammad Suhaimi Muhammad Zim memaklumkan bahawa kesemua mangsa yang ditempatkan di 2 buah PPS berkenaan terdiri daripada 32 keluarga. Katanya lagi mangsa yang berada di 2 PPS itu belum pulang ke rumah masing-masing kerana paras air masih belum surut sepenuhnya buat masa ini berikutan keadaan cuaca hujan yang turun secara tidak menentu. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 30 September 2014, khusus kefahaman Islamofobia dengan tema Mencari Musuh Peradaban Islam Barat dan Politik Antarabangsa telah dirasmikan oleh Tuan Haji Yusof bin Mahmad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Dakwah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Khusus yang berlangsung di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini merupakan anjuran Jawi dengan kerjasama Masjid Wilayah Persekutuan, Persatuan Ulama Malaysia, Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya dan Kolej Islam Antarabangsa. Khusus ini dilaksanakan untuk memberi kefahaman mengenai bahaya Islamofobia dalam konteks peradaban Islam, Barat dan politik antarabangsa. Khusus ini juga adalah untuk menyokong usaha pihak kerajaan menangani fobia terhadap Islam dan agama lain bagi membina hubungan baik dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Penggunaan aplikasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia semakin memberangsangkan. Ini dapat dilihat dengan peningkatan pengguna perkhidmatan digital di portal My Government, pusat sehenti dalam talian yang menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan. Ayo lihat beberapa perkhidmatan yang disediakan. Adam sedang bekerja dari rumah dan perlu memperbaharui lesen memandu dan cukai jalannya. Segalanya dapat diselesaikan di portal My Sikap.
Bagi Vic, warga negara Malaysia yang kerap keluar negara untuk bekerja, perkhidmatan My Online Passport mempermudah urusannya kerana kini pembaharuan pasport termasuklah pembayarannya dapat dilakukan secara dalam talian. Usahawan muda seperti Jenny pula dapat menguruskan pendaftaran dan penesanan perniagaan dengan lebih efisien dengan Malaysia Biz. Menerusi perkhidmatan e-lesen, Jenny dapat memohon lesen perniagaannya dengan mudah. Pendigitalan membawa kemajuan. Ayuh maju ke hadapan sebagai satu keluarga Malaysia demi kemakmuran bersama. Kita guna, kita sokong, kita mampu. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Rasul kita Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Rasul kita Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa كلام ربنا على نور المصطفى Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi 10.1 juga salam duha untuk semua sahabat dengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 10:10 pagi dan masanya untuk saya Nur Hayati Paradi ditemankan anda menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Isnin hari ini. Kita berada di hari terakhir untuk bulan Oktober 2022. 31 Oktober hari ini bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Semoga sentiasa dalam keberkatan, kasih sayang Allah Subhanahu Taala untuk semua sahabat pendengar Radio IKIM. Dan terima kasih juga nak ucapkan untuk rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi celoteh pagi bersama dengan Pian dan juga Lukman. Moga-moga memberikan anda suntikan semangat untuk meneruskan tugasan hari ini dengan lebih baik, cemerlang lagi insya-Allah. Pun terima kasih juga kepada penerbit mereka Haji Faiz Haji Osman untuk perkongsian Warna Pagi sebentar tadi. Baiklah, untuk bersama dengan Yatim, hari ini hari Isnin kan, pastinya ramai nanti untuk bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Alamin menerusi perkongsian pesona di Zahra. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama anda sebentar saja lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Kita nak lebih mendalami lagi berkenaan dengan kecerdikan emosi. Semoga kita ini bukan sekadar cerdik, bukan sekadar pandai, tapi cerdik dari sudut emosi kita. Kita tahu mengawalnya, kita tahu mengaturnya, dan semoga dengan cara kita mengatur, mengawal emosi kita, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang lagi insyaAllah. Jadi anda boleh ikuti perkongsiannya nanti di FB IKIM
IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga secara langsung di kesemua platform radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan pagi ni, jom kita nak mulakan pagi kita dengan lagu inspirasi daripada gabungan suara yang sangat hebat daripada Munif Hijaz dan juga Ustaz Malik Suhaimi menerusi lagu Rindu Humaira. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Jika hari itu gugur air mata di wajahmu, tiba hati melepaskan di kau, bukan tidak rela. Hati seorang isteri kerana cintanya pasti berduka. Hakikat semua hamba akur dengan takdirnya. Jalan syurga menggamit setiap seorang isteri. Tiada lagi teman untuk menaburkan budi. Jasad sebadi, tapi dian batin terus menyala pada sebuah amanah di sisi sang isteri. Jalan jihadmu yang pergi jasadmu, kan cita semangatmu, cita mengimbau sejarah si merah Ummahatul Mukminin. Oh Aisyah Humaira, kau menjadi teman dan isteri, rela berjuang bersama seorang Nabi. Teman Rasul saat di hujung nyawa, diribamu itu kembali baginda. Suami tercinta pergi buat selamanya. Tuhai isikan diri cinta hati Rasul yang teristimewa. Oh Aisyah masih lara sepulah air mata di usia muda. Terus melangkah ke jalan jihadmu yang pergi jasadmu, kan cita semangatmu, cita mengimbau sejarah si merah Ummahatul Mukminin. Aisyah Humaira, Aisyah Humaira, Aisyah Humaira. Tawaran PK
pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Carta Nasyid IKIM. Bersama saya, Erwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه Muslim. Daripada Shaddad ibnu Ausin radhiyallahu anhu katanya, 2 pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku selalu ingat. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bersifat ihsan dalam setiap perkara. Apabila kamu membunuh, bunuhlah seeloknya. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah seeloknya. Dan hendaklah seseorang kamu menajamkan mata pisau dan menenangkan haiwan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa sifat ihsan tidak hanya terhad sesama manusia, malah terhadap makhluk lain termasuk haiwan. Ihsan terhadap haiwan ternakan bermaksud memastikan ketika hidupnya ia disediakan kandang untuk berlindung daripada cuaca melampau, tidak disakiti ketika ditunggang atau diperah susunya, dan proses penyembelihan dilakukan dengan penuh timbang rasa, menenangkan dan tidak menyakitkan haiwan tersebut dalam tempoh yang lama. Dalam Islam, ihsan merujuk kepada tanggungjawab setiap orang Islam untuk mencapai kesempurnaan atau kecemerlangan dalam beribadah dan melakukan amal soleh. Dipetik daripada buku 40 hadis pelestarian alam sekitar, tulisan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang dan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pianda Luqman di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Itu yang patut kita risau. Ya, jadi makin kuat kita percaya pada Allah, percaya pada pertolongan Allah, percaya kita bergantung pada pertolongan Allah. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Lagi upaya ku turuti ajarannya apa terdaya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. صلى
cahaya empat yang utama. Jangan kita ragu, cobalah sedaya mampu, hidupkan berani. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zara untuk bersama dengan rakan-rakan pendengar. InsyaAllah perkongsian kita hari ini, hari Isnin, perkongsian Pesona di Zara, kita akan bersama dengan tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Abdul Alamin yang berada di hujung talian. Saat ini tiba-tiba Ustaz hilangkan, tapi apa, kita nantikan sekejap Ustaz untuk bersama dengan kita, perkongsian kita menerusi Pesona di Zara. Jadinya kita nantikan sekejap sahabat. Tadi Ustaz dah masuk dah. Kita okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Salam kena pakai lain enggak? Tak boleh ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya, masya-Allah. Dia bukan apa Ustaz, dia macam terkejut kot hari-hari Isnin pakai baju Melayu gitu, baju hijau kan. Jadinya untuk anda nak tengok Ustaz berpakai baju Melayu hari Isnin, jom pergi ke FB IKIM FM ataupun YouTube channel IKIM. Situ kita kongsikan videonya untuk anda tonton bersama. Jadinya hari ini kita nak menyambung lagi Ustaz dalam silibus kita berkenaan dengan kecerdikan emosi Ustaz. Jadi hari ini apa fokus kita Ustaz? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa la. Dan dirahmati Allah, DJKAT, kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Jadi kita dah bincang pada minggu lepas mengenai nilai. Okey. So maksudnya kita biasa dengar nilai syarikat, nilai company, nilai apa, tapi nilai ni datang daripada mana? Dia datang daripada maksudnya dalaman, sama ada dalaman maksudnya daripada belief system kita, agama, undang-undang. Ada orang ada nilai dengan undang-undang. Saya tak nak benda ni sebab memang menyalahi undang-undang. So nilai ni dibangunkan dengan apa? Kadang-kadang ada orang cakap nilai-nilai di sekolah kita, penyayang dan apa semua, tapi tak ditekankan sumber nilai itu, macam mana nilai itu dibangunkan. Okey. Pada pagi berbahagianya, ibu-ibu kakak saya sekalian, saya nak kongsikan kepada kita mengenai kematangan emosi ni, macam mana kita nak menilai, memahami ukuran ataupun standard. Maksudnya memahami ukuran ataupun standard sesuatu tempat, sesuatu keluarga, sesuatu kumpulan dan seseorang itu okey, seorang itu. Okey. Kita mulakan dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbilang-bilang bangsa dan kabilah untuk saling kamu mengenal.
Lita'arafu di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa untuk kita saling mengenal. Okey. Jadi pada pagi ini dengan forensik insan ataupun dengan kematangan emosi, kecerdikan emosi, kita nak kenal macam manakah maksudnya ukuran sesuatu benda itu. Ukuran sesuatu benda itu. Okay. Untuk kita faham, saya nak bawa kita pergi ke maksudnya mengembara sikit untuk kita faham kan. Okey memang kakak tuan-tuan sekalian kalau kita pergi ke Jepun, okey, dalam konteks budaya membuang sampah di Jepun, kuning, kita boleh katakan kuning maksudnya memang berperaturan. Okey, maksudnya bukan saja mentaliti kuning berperaturan bagi dalam konteks sampah, orang dia bahkan dia punya pihak berkuasa tempatan. This is the magic, Ustaz. Saya PBT dia berkuasa tempatan. Okey, contoh, saya suka melihat kadang-kadang ada orang cakap orang Melayu kita ni, orang Malaysia kita ni suka buang sampah lah apa semua. Saya tak nafi benda itu. Tapi kadang-kadang kalau dia jaya perasan, ada kadang-kadang tempat pembuangan sampah itu dia punya sampah berlombok situ. Maksudnya apa? Pihak berkuasa tempatan perlu menyediakan tong-tong sampah yang lebih besar. Contoh macam baru ni sambutan Hari Kebangsaan di Kuala Lumpur maksudnya sampah bersepah-sepah dan sebagainya. Ya, kita tak nafi, tapi dalam satu sudut juga maksudnya tong-tong sampah perlu lebih diperbanyakkan. Kadang-kadang maksudnya perlu dimodalkan untuk banyakkan lagi lah, sebab kerugian, kerosakan sampah semuanya lagi banyak kan. Kadang-kadang orang nak buang sampah tu jauh, dan kita tengok macam contoh sampah tu memang dibuang di tong sampah yang ditetapkan, tapi berlombok dah keluar dah. Sebab apa? Tong sampah tak cukup. Jadi dalam konteks Jepun, konteks kuning dia daripada satu sudut sampah itu maknanya dia punya orang bukan saja mentaliti dia buang sampah bagus, pihak berkuasa tempatan pun bagus juga menyediakan facilities yang bagus untuk pembuangan sampah. Contoh macam recycle kan. Kita kan memang ada juga dulu konsep recycle. Okey, orang buang sampah plastik-plastik, barang berkaca-kaca, maknanya barang kaca, kemudian kertas-kertas untuk recycle. Sangat bagus konsep itu. Tapi bila dibawa ke tempat pembuangan sampah, sama juga dilombokkan sama-sama sampah. Maksudnya daripada itu tidak apa-apa kuning, tapi kalau di sana itu kuning. Okey. Jadi standard pembuangan sampah di sana itu tinggi sangat. Dari sudut kuning dia, Okey. Katakan satu orang itu dia buang sampah tak termasuk dalam tong. Maka kerana standard kuning terlalu tinggi, orang akan cakap dia ni apa benda ni, orang tak disiplin, betul lah. Padahal mungkin dia hanya terlepas tong sampah dan ke bawah dan dia tak perasan mungkin. Dan ketika itu orang lain akan tolong masukkan. Tapi orang akan pandang macam apa benda dia ni. Sebab apa? Standard kuning yang terlalu tinggi. Okey, faham tak? Okey, contoh. Saya bagi contoh lagi. Saya biasa berurusan dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara Islam kita di China. Maknanya Islam di negeri China. China ni sebab negara komunis, dia memang agak keras. Orang Islam dia juga agak keras. Saya pernah menguruskan jenazah orang Islam kat sana. Orang luar ni, foreigner, kalau anda kata meninggal dekat negeri China, tak boleh nak ditanam di China, mesti kena bawa balik. Mayat dia mesti kena bawa balik. Tapi saya pernah menguruskan satu orang Islam meninggal di China, ditanam di China. Jadi maknanya patut undang-undang dia mesti bawa balik. Jadi saya antara yang menguruskan jenazah itu, petang polis datang nak tanya siapa yang lead pengembumian orang luar ni di negeri China. Saya waktu tu dah terlintas kat hati dah, sudahlah, ini mesti kena gali balik mayat apa semua. Kemudian mana gigi masjid ni dah selesai dah Ustaz masa tu Ustaz. Dah selesai dah. Ya, dah selesai dah di Shenzhen. Dah selesai dah. Di Shenzhen mana dah ke bumi, saya dah kata kena gali balik lah mayat ni. Tapi orang masjid Kasih kata tak, dia orang takkan gali balik mayat sebab pada dia orang sui lah. Maksudnya kalau gali balik tu sui kan. Jadi dalam 3 hari soal siasat tak ada siapa pun cakap siapa yang lead. Pada imam tu yang lead untuk pengembumian mayat orang Melayu kita kat sana. Paling kot tak boleh. Dan last sekali polis sana cakap apa? Tak apalah, cuma lain kali jangan buat lagi. Maksudnya punya keras itu. Kalau dia datang kat kita, dia bagi salam, macam mana tau cara salam dia? Assalamualaikum.
Kan maksudnya saya pun nak cakap ni nak jawab waalaikumsalam ke waalaikumsalam ni. Dia berjaga kan. Jadi hatta orang Islam kat sana pun, sebab apa? Orang Islam kat Malaysia kita agak hijau kan. Jadi kita tengok orang merah sana macam kasarnya. Orang Muslim pun kasarnya. Pada kita kasar, pada dia biasa. Sebab apa? Standard orang masjid pada kita mesti cakap lemah lembut, cakap baik-baik. Pada dia biasa. Sergah-sergah dia biasa. Assalamualaikum. Pada dia biasa macam tu. Okey. Nampak tak? Satu standard di satu tempat yang cuba kita faham pada seseorang itu. Okey. Kita pergi negara Arab sekarang. Sebelum kita berhenti berehat, kita pergi negara Arab. Okey, saya pergi diving ke negara Arab. Kalau kita diving kat Malaysia ataupun diving di Eropah. Di Eropah contoh kan, di Eropah dia nak tengok lesen. Kita tengok lesen kau. Okey. Kemudian lesen dah ada dah. Minta buku log diving kita bawa juga. Kalau buku log tak bawa, aku anggap kau dah 6 bulan tak diving. Kalau kau dah 6 bulan tak diving, kau kena buat refresher course dalam 2 jam. Mesti kena buat. Dekat Egypt, daripada sudut diving, biru ni makna santai. Dia tanya kau, mana kau punya lesen? Tak bawa lah, suruh ke hotel. Betul kau ada lesen ni? Betul. Takkanlah aku tak ada lesen menyelam kan. Betul ni lah, buku log pun lupa lah. Tak apalah, kau ambil barang sana, depan sana kau terjun, jangan lupa bayar kat tepi tu. Daripada sudut itu biru. Okey. Bagi saya sebagai instruktor, saya course director dalam diving. Course director ni maknanya instruktor level 5 dalam diving. Saya tengok tak kena ni. Tak kena sebab kita biasa kat Eropah macam mana, kat Malaysia pun mesti tengok lesen apa semua. Sana itu bagi kita tak kena, bagi dia biasa. Nampak tak? Level biru dia pada dia tinggi, pada dia biasa je. Takkanlah kau pegang barang kau tak reti dan kau cakap kau tak lesen pada dia. Tapi pada kita dah tengok proof apa dia lesen kau, tengok betul-betul dekat depan mata. Ini maksudnya level biru dia terlalu tinggi sampai bagi kita yang kurang biru daripada sudut itu kita kata tak kena ni. Okey. Itu konsep awal. Boleh tak? Faham tak? Maksudnya DJ Kati wakil penonton ni. Kalau dia tak faham kita kena elaborate lagi. Tapi untuk kita berhenti berehat sebentar. Boleh Ustaz. Kita akan berhenti rehat seketika untuk anda rakan-rakan jangan ke mana-mana. Untuk faham lebih lagi kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini kita memfokus tentang nilai sosial dalam kecerdikan emosi. Alhamdulillah Ustaz tadi kongsikan bagaimana sebenarnya bila kata nilai sosial itu terbentuk dengan latar belakang lah Ustaz kan, kat mana kita berada dan sebagainya. Dan kita tak boleh lah nak kata bila seorang tu ada nilai sosial yang berbeza dengan kita tak boleh terus dengan mudahnya kita nak menyalahkan, kita rasa macam kenapa macam ni pelik sangat dan sebagainya. Tak. Sebenarnya mereka dipengaruhi oleh latar belakang setempat mereka, bagaimana mereka dibesarkan dan sebagainya. Jadi toleransi tu kena ada Ustaz kan, berlapang dada tu. Dan Ustaz kita sambung lagi perkongsian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, jadi maknanya setelah kita faham, saya bagi contoh tadi 3, okey kita faham. Sekarang ni kita nak apply dalam kehidupan kita sehari-hari. Apply kita sehari-hari Okey, Ibu kata tuan-tuan sekalian. Ukuran seorang itu okey ataupun tidak okey bagi nilai sosial, ini yang kita cuba faham. Maksudnya ukuran orang ni okey ke tak okey orang ni. Okey, contoh. Kita anak atuk kita imam. Bapa kita pun ustaz imam. Okey.
kita sendiri pun imam. Maknanya keturunan imam lah kan. Okey. Kita faham adab etika masuk masjid. Sebab benda tu diwarisi daripada atuk kita, bapa kita. Kita faham apa tu etika masjid. Maknanya bahagian kuning untuk masuk ke masjid kita faham. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, belum tentu semua orang faham kuning untuk ke masjid tu macam kita. Jadi nanti kita akan jumpa orang yang memang tak faham maknanya kuningnya untuk etika masjid tu. Maksudnya dia masuk masjid dengan tak tutup aurat. Dia bukan sengaja, dia tak faham. Benda tu tak ada kat in mind dia. Jadi dia bagi dia, aku dah pergi masjid, aku sangat bagus lah sebenarnya. Tolong jangan marah aku boleh tak? Aku dah pergi masjid, bagus dah. Bagi dia pergi masjid tu dia dah sangat bagus orang dia. Kawan-kawan lain langsung yang buka aurat pergi masjid pun tak. Tapi bagi kita, apa ni? Pergi masjid takkan tak reti, takkan tak faham. Nampak tak berlaku perselisihan kat situ? Nampak tak? Jadi maknanya, sebab itu, kita ni, kenapa Allah sebut dalam Quran, surah Hujurat ayat 13 tadi, untuk kita saling mengenal. Tengok satu orang, tengok dulu, ukuran seseorang itu tak sama dengan kita. Ukuran dia tu. Kita orang yang kuning, bapak kita kuning dalam bab etika masuk masjid, orang lain belum tentu faham benda itu. Sebab itu kita kena tanya dulu. Untuk kenal dia. Adik faham tak macam mana cara masuk masjid? Lain kali akan datang, adik dah masuk masjid, okey dah. Akan datang, aurat dia jaga ya. Macam tu. Dan maksudnya, kita bimbing orang itu. Bukan kita terus macam, wah, marah dan sebagainya. Okey. Untuk kita lebih faham lagi ya. Okey, ini lebih teknikal lagi untuk memahami manusia ni. Salin. Kita kena salin. Okey. Ingat tak kita punya koorden emosi warna kita kan. Okey. Daripada kita suka mulakan daripada sudut apa? Dijik Ayati wakil kepada penonton. Warna apa mula-mula? Warna merah Ustaz. Merah. Maknanya merah sebelah kiri atas kan. Okey, merah lepas kalau kita perjalanan kita ke kanan, lepas merah apa? Biru. Okey, lepas biru bawah tu hijau. Okey, kemudian kiri hijau tu kuning. Bagus Okey, alhamdulillah. Bagus. Ya, nak bagus murid Okey, memang kakak tuan-tuan sekalian kita punya koorden emosi ni, kuning ni peraturan, SOP dan sebagainya, dia agak berlawanan dengan biru. Biru ni santai, tak terikat dengan peraturan. Biru dia berlawanan dengan kuning. Ingat coding ni ingat ni. Biru berlawanan dengan kuning hijau ni kan lembut dan sebagainya, dia berlawanan dengan merah. Merah ni tu tegas, kadang-kadang bulu longkang. Jadi biru dengan hijau dia berlawanan kuning dengan biru dia berlawanan. Sekarang kita apply daripada sudut keluarga pula. Bayangkan kalau satu keluarga di hijau. Keluarga ni memang keluarga hijau, keluarga lembut, bercakap baik-baik. Maksudnya standard hijau keluarga ni tinggi. Standard hijau keluarga ni tinggi lah. Sebab dia memang dibesarkan dengan keadaan hijau, baik, cakap lembut dan sebagainya. Dengan datang satu keluarga yang merah contohnya. Ini contoh saja, contoh lah. Bukan saya nak kata keluarga askar tu merah kan. Contoh saja. Ada juga keluarga orang biasa pun cikgu pun merah ada kan. Cikgu besar merah kan. Jadi maknanya kata contoh keluarga askar contoh kan. Bapa ada askar. Dia pula anak sulung contohnya kan. Anak sulung biasa tengok bapa dia bagi koman. Jadi kahwin dengan keluarga hijau. Nampak tak? Ada satu perbezaan iaitu ukuran. Bagi keluarga hijau ni akan cakap keluarga awak ni kasar. Bagi keluarga merah ni pula, keluarga awak ni lembek sangat, sikit nak nangis. Oh, Ustaz hilang sekejap. Okey, boleh Ustaz, silakan teruskan. Nampak tak? Bagi keluarga kuning, dia rasa macam awak ni sikit nak nangis. Bagi keluarga merah. Bagi keluarga hijau pula, anggap kasar sangatlah keluarga ni. Bagi keluarga yang merah ni, pada dia biasa je. Tapi bagi keluarga hijau ni, kasar sangatlah orang ni. Nampak tak? Standard atau ukuran sesuatu tu tak sama. Boleh nampak tak? Sebab itu kan dalam pergaduhan kecil,
adalah kerana benda ini. Benda kita rasa kita tak patutlah awak ni, tak patut mengikut kita sebenarnya. Awak ni kasar mengikut kita yang hijau sebenarnya. Kan? Kadang-kadang mungkin betul kasar, kadang-kadang tidak realistik. Orang tu sikit pun kita kata kasar lah. Tidak realistik pada kita. Kadang-kadang mungkin orang itu sikit dah nangis, mungkin. Kerana pada kita pula, kita meremehkan sangat pula. Kita pula, merah kita tidak terlalu realistik kadang-kadang. Okey. Kita pergi kepada contoh kedua, iaitu kuning dan biru contoh dia. Okey. Ada keluarga yang kuning, keluarga yang peraturan, disiplin, keluarga disiplin, peraturan. Dan keluarga yang biru contohnya. Memang relax, santai, memang ni apa semua kan. Okey. Jadi, apa akan jadi? Keluarga biru akan anggap keluarga kuning rimas lah dengan awak ni. Kalau balik rumah kampung awak ni mesti macam kena duduk, tak boleh nak, tak boleh bising-bising, tak boleh gelak-gelak kan. Bagi dia pula balik kampung tu macam memang memang bersosial lah. Memang boleh cakap-cakap lah, bersosial apa semua kan. Bagi dia kalau kau balik kampung. Bagi keluarga biru ni pula balik kampung keluarga kuning macam serius sangat lah, semua serius kan. Mesti macam memang serius lah, tak boleh cakap kuat-kuat apa semua. Jadi nampak tak ada satu pertembungan ukuran kat situ kan. Semasa pertembungan ukuran kat situ yang kita kadang saling tak faham. Keluarga awak ni macam serius sangat lah, macam bosan dah awak keluarga awak ni. Yang ini pula skema sangat awak keluarga awak ni. Skema sangat lah kan. Yang awak ni punya keluarga kenapa pula terlompat macam tu je. Kan? Ibu kata sekalian, koding warna bagi emosi sangat penting untuk kita faham standard. Kan? Itu yang Allah sebut surah Hujurat. Kami jadikan kamu kabilah-kabilah, kaum-kaum untuk lita'arafu, untuk kamu kenal. Kan? Bukan macam kita macam seolah macam kita lah paling bagus lah kan. Tak. Kita rasa kita paling bagus mungkin di kalangan kita. Tapi orang rasa kita macam skema sangat. Contoh. Yang ini pula kita kata macam keluarga kita ni terlalu biru sangat. Terlalu santai, terlalu bergurau sampai semua benda nak maknanya diguraukan. Tak ada benda serius ke? Contohnya kan. Bagi dia macam gitu pula. Okey? Itu yang lita'aruf untuk kita kenal. Jadi maknanya kita kena belajar adapt. Okey? Kadang-kadang kita kuning, kena belajar untuk biru. Kita terlalu merah, belajar untuk hijau. Hijau jangan sampai terlalu tak realistik. Belajar untuk merah juga. Belajarnya maknanya itu yang kita panggil kecerdikan emosi. Jadi cara kita mandang pun lebih matang. Kemudian cara kita menilai lebih matang, cara kita bercakap akan lebih matang. Dan yang paling penting, kita tak jadi orang yang judgemental, suka menghukum. Okey, salinkan ayat ini. Okey. Benda berfikir, benda yang susah. Sebab itu orang lebih suka untuk terus menghukum. Faham tak? Okay, sekali lagi saya ulang. Benda berfikir ni benda susah, tapi benda tu berpahala. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, kamu tak berfikir ke? Afala tatafakkarun. Kamu tak berfikir ke? Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil iktibar. Tapi benda berfikir ni benda susah. Sebab tu orang akhirnya malas nak berfikir. Bila mana nak berfikir, dia terus menghukum. Tak guna lah orang ni, tak bagus lah orang ni, jahat lah orang ni, kasar sangat lah orang ni, lembek sangat lah orang ni, santai sangat lah orang ni, skema sangat lah orang ni. Dia terus menghukum. Sedangkan Quran ajar kita berfikirlah untuk kita lita'arafu, untuk kita saling mengenal. Kalau orang ada attitude ini, attitude memahami, nampak tak? Satu masyarakat yang cantik sebenarnya. Satu keluarga yang cantik sebenarnya. Tak adalah marah-marah. Sebab nilai tu je. Nilai kita tu apa? Tapi kita bawa satu nilai, kita dah berkongsikan. Ada nilai berkasih sayang, nilai memahami, nilai menghormati. Maksudnya, ada nilai itu sebab kita faham. Orang tak sama. Standard kita tak sama. Judgement kita pun tak sama tau. Towards orang lain. Pada orang tak sama. Kita kena faham situasi emosi, situasi standard emosi kita. Dan kita tengok orang lain, cuba faham. Dan cuba saling kenal mengenal. Dia jika ayat faham tu, kekut itu, boleh? Boleh Ustaz. Saya tengah baca komen-komen sahabat-sahabat kita juga ni Ustaz. Okey, macam-macam. Silakan Ustaz. Terus sama-sama Ustaz.
Okey, itu saja untuk hari ini. Kita boleh berkongsi untuk pada siapa nak kongsikan pengalaman ataupun pertanyaan. Silakan. InsyaAllah. Kita ada pengalaman daripada sahabat kita ni Ustaz. Bang Sazani, dia kata soal nilai sosial ni, sahabat kita ni orang Kedah. Suri hati dia orang Selangor pun memang dah banyak sangat beza Ustaz. Dan apa yang menarik adalah setelah bersama dengan Pesona Zara ni, dia kata Alhamdulillah berkat duk dengar Ustaz banyak buatkan sahabat kita faham tentang isterinya sendiri. Beza maksudnya Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Okey, contoh. DJ Kayati. Okey, saya nak tanya, sebagai orang Jerman lah ya. Wala orang Jerman maring sempang renggam gitu. Okey, DJ Kayati, kalau makan habis ke tak habis? Satu pinggan kena licin ke tak? Licin Ustaz. Licin kan? Okey. DJ Kayati perasan tak? Ada orang budaya kat Malaysia tak sejauh lah. Makan mesti kena tinggal, tak boleh habis. Ada. Kalau dia kata tinggal, macam cola gelojoh sangat. Macam tak cukup makan. Ada tak? Ada. Dia jenis macam kalau makan habis terus, rasa macam teruk sangat, lapar sangat ke apa ni? Macam tu. Ada orang macam tu. Ya. Jadi nampak tak sistem nilai tu? Sistem nilai yang berbeza. Daripada sudut maknanya kecil je. Makan habis dengan makan kena tinggal sikit kat pinggan. Bagi orang maring sempang lengkam tu ya bazir gitu. Bazir dia Dolores syaitan gitu ya. Kan, Ustaz, nanti ada orang minta saya translate kat situ, susah saya Ustaz. Dolores syaitan gitu ya. Maknanya kawan syaitan kan. Bazir kawan syaitan. Bagi satu nilai sisi lain pula, itu memang nilai dia. Maksudnya dia sudah makan, dia kena kuning. Kuning tu kena tinggalkan sikit. Contohnya kan, dia sudah itu. Bagi kita kuning kita pula kena habis kan. Nampak tak? Itu kecil. Macam tadi kawan kita yang kongsikan isi Kedah dengan Selangor tadi kan. Tentu ada perbezaan-perbezaan. Kita kena faham standard. Kenapa orang ni macam ini? Dan kita cuba fahami, cuba adapt lah. Jangan terus menghukum. Memang berfikir itu dia susah. Tapi benda tu sunnah sebenarnya, berfikir memahami. Sebab tu orang lebih suka jump to conclusion. Terus orang terus lebih mudah untuk menghukum. Wallahualam. Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM Ustaz. Namanya adalah Puan Zai daripada Melaka Ustaz. Kata, salam Ustaz, kata saya dan suami ada bisnes sendiri. Kami berdua ada emosi kuning dan merah. Maknanya kedua-duanya ada kuning dan merah. Dan tapi anak macam tak ada emosi sedemikian. Maknanya anak tak menurun Ustaz, kuning dan merah tu. Jadi kami bercadang untuk menyerahkan bisnes tersebut kepada anak-anak. Tapi nampaknya mereka tiada kecenderungan untuk menyambung legasi kerana mereka tiada emosi seperti sahabat kita dan juga suaminya. Macam mana tu Ustaz? Okey, sebab itu kalau siapa-siapa ada bisnes, okey. Anak kita katakan bisnes kita tu, okey, contoh gini contoh macam katakan saya nak faham ini realistik yang pernah saya handle maknanya kes ini kan. Okey, bisnes stesen minyak. Padahal keluarga tu menafkahi, maksudnya keluarganya dengan stesen minyak. Okey. Stesen minyak ni memang bisnes kuning, kira minyak sampai, kira kedai mesra tu, contoh kalau Petronas kan, kedai mesra apa semua kan, kira anak tidak sekuning itu. Jadi anak rimas untuk dulu stesen. Akhirnya ayah dah tua nak bagi pada anak tak nak, dan stesen tu serah balik kepada Petronas. Jadi kita, dan banyak kadang-kadang kita ada bisnes, akhirnya bisnes kita tu anak tak nak sambung, kita jual bisnes kita atau bagi pada staff. Saya pernah jumpa orang yang bisnes tu dia bagi pada staff, janji legacy bisnes ni jalan je lah, dia bagi pada staff dia. Okey. Jadi apa nak buat? Ketika anak tu membesar, ajak sama-sama dia dalam bisnes itu untuk terbentuk dia punya emosi. Contoh, katakanlah maknanya emosi dia bisnes itu emosi kuning. Bisnes pun ada dia punya warna Contoh macam katakanlah stesen minyak tadi kuning, mesti kuning. Contoh kuning kan. Anak tu tak berapa kuning, dia memang biru aja. Jadi kita ajak dia untuk bentuk secara selectively kuning. Mana dalam bab dia menjaga akaun, dia boleh jadi kuning. Dalam bab lain dia nak biru-biru lah, ikut dia lah. Tapi dalam bab tu dia akan jadi kuning. Contohnya. Secara selektif. Okey, kedai makan. Ada bisnes biru tau. Contoh macam bisnes, maksudnya benda-benda marketing. Benda marketing ni kan kena mulut manis. Contoh kan. Konsultan, contoh kan. Anak nak sambung, kena ajak. Walaupun anak tu kuning, dia tak boleh nak biru. Macam, Assalamualaikum. Okey, beza tau orang menyapa kuning. Assalamualaikum cik, apa khabar? Dengan Assalamualaikum cik, apa khabar? Kan lain tu. Biru sangat. Biru sangat kan.
Hai dengan hai, Assalamualaikum, kan beza tu. Kan? Maksudnya, jadi at least dalam bentuk menyapa selectively terbentuk, dia boleh terbentuk. Maka dia akan boleh menyambung bisnes. Kalau tak memang susah. Sebab emosi berkaitan juga dengan apa yang kita buat. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz pencerahan, sebab saya rasa, saya yakin juga ramai yang mengalami situasi yang sama. Tapi itulah Ustaz, kalau macam tak ada siapa yang sambung Ustaz, perniagaan tu boleh insya-Allah bagi-bagi kat saya. InsyaAllah saya belajar Ustaz. Boleh insyaAllah. Ustaz, seterusnya kita soalan daripada rakan kita di Facebook. Ikim, soalannya agak panjang Ustaz, kesian Ustaz, terpotong sikit muka Ustaz. Tapi apa pun, kata Assalamualaikum Ustaz, kata daripada Zainab Loli, kata saya baru dapat mesej daripada family member tentang hutang seorang. Mulanya sikapnya biru, tapi pada mesej kedua dah mula merah sebab dah mula nak marah rasanya. Dan sahabat kita cuba apply apa yang dia belajar dalam Pesona Izara ni. Mohon pencerahan apa yang perlu sahabat kita buat seterusnya agar keadaan hutangnya dengan seorang itu dapat diselesaikan dengan baik Ustaz. Tak ada marah-marah, sebab orang tu daripada orang baik je Ustaz, sebab sikapnya biru kan, kemudian dia menjadi merah Ustaz. Macam mana Ustaz? Ini orang yang bagi hutang ke atau orang yang maknanya berhutang? Penghutang rasanya. Penghutang memang biru. Jadi sudut kuning dia tak ada terfikir untuk untuk membayar dia. Jadi apabila diimplement kuning pada dia, kau mesti kena bayar banyak ni, dia akan jadi merah. Itu biasalah. Jadi merah tu merah yang terbit, maknanya bukan emosi asal. Lepas tu cakap dia ni baik tapi kenapa marah-marah, terbit daripada dia cuba untuk implement yang bukan emosi dia. Okey, contoh katakanlah satu orang itu hijau, dia disuruh untuk buat benda merah contohnya. Kau cakap tu terang je kat dia tak boleh. Kita paksa dia bagi marah. Janganlah paksa saya. Apa tak? Sebabnya kadang-kadang kita bila dipaksa untuk menjadi orang bukan kita akan jadi merah. Kita akan jadi marah lah. Tapi merah tu merah selektif. Merah yang terbit daripada maknanya emosi kita tu maknanya terganggu di sudut, kita dipaksa untuk jadi orang lain. Jadi maknanya nak buat macam mana sebenarnya dia tak boleh. Sebab tu maksudnya kalau nak implement kuning tu untuk bagi orang biru, dia tak boleh terus sebelum ni biru tiba-tiba kuning tu 100%. Dia akan terkejut lah. So kena pelan-pelan bagi peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga kan, peringatan ke 3.1 dan ke 3.2. Tapi ada peningkatan. Jangan terus peringatan ke 20 dia terkejut. So ingatkan dia banyak kali. Ingatkan secara gradual, secara bertangga, secara perlahan-lahan. Jangan terus kita nak implement 100% terus. Dia tak akan boleh dapat ikut sebenarnya. Pelan-pelan. Tapi kena terus ingatkan. Wallahualam. Keperingatan tu kena beri lebih kerap ke Ustaz kan? Dia tak nampak sangat dia punya fluctuate tu kan. InsyaAllah. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim Ustaz. Kata Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, apakah jika seorang memiliki warna emosi sikit-sikit di setiap warnanya dalam bab tertentu je, sudah disebut sebagai bijak emosi Ustaz? Macam rasa macam lengkap semua ni, ada semua tu. Adakah tu bijak emosi tu Ustaz? Okey. Kita memang disuruh untuk explore. Okey, contoh kita kena tahu kita punya apa emosi asal kita. Katakan kita memang biru, kita memang hijau, kita memang merah, kita memang kuning. Apa emosi asal kita? Kemudian kita belajar secara selectively untuk ada sikit secara itu belajar. Dan memang kalau boleh siapa-siapa umur yang maksudnya belum 40 tahun, sebab kalau dah 40 tahun ni dia dah nak melentur susah sikit. Tapi maknanya boleh juga. Cuma maksudnya sebelum 40 tahun pastikan kita telah explore empat emosi ni. Habis saya dah 45 tahun pun boleh, sebelum 60 tahun pula. Sebelum 60 tahun berkeras lagi kan. Saya 65 dah Ustaz, boleh sebelum 80 tahun tapi lapor saya dah 82 Ustaz. Sebenarnya gini lah, sebelum masuk kubur kita selagi ada ayat lah Ustaz, selagi ada ayat tu. Selagi ada ayat. Sebab banyak sahabat-sahabat masuk Islam umur yang tua banyak juga tau. Tapi dia boleh berubah jadi baik kan. Akhirnya sebelum masuk kubur. Tapi bagi orang yang muda bawah 40, sebelum 40, cuba bina kematangan emosi ni. Maksudnya kalau kita merah, belajar biru, belajar hijau, belajar kuning. Dalam sikit-sikit pun tak apa. Tapi kita belajar. Allahuakbar. Maknanya kalau tak ada semua tu memang bukanlah katanya kita ni dah cerdik lagi, tapi kita kena belajar lagi Ustaz kan, kita kena explore lagi akhirnya. Saya nak cerita sikit boleh. Rasulullah SAW, kalau kita perhati hadis, kita tengok Rasulullah menyentuh semua emosi ni. Maksudnya apa? Rasulullah orang yang tinggi semua emosi ni.
para sahabat, kita tahu kata-kata para sahabat, dia bilang athar. Athar ni maknanya kata-kata sahabat kan. Cuba tengok. Dia memang penuh emosi ni pada dia tu. Maksudnya apa? Rasulullah berjaya membentuk kecerdikan emosi kepada sahabat. Sebab tu sahabat hebat. 23 tahun saja wahyu diturunkan, dia boleh menombangkan Rom dan Parsi tau. Sebab emosi tu, kecerdikan emosi. Sebab kita bergerak dengan emosi kita. Maknanya dia kecerdikan emosi. Dia boleh mengislamkan dua laluan besar. Silk Road dengan Spice Road. Laluan sutera dan laluan rempah. Laluan sutera itu daripada Xi'an kepada Afghanistan, Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah dua Rom dan Parsi. Laluan rempah ni laluan kita. Kita ni laluan rempah daripada Guangzhou pergi ke Nusantara, pergi ke Goa, India, pecah dua Rom dan juga Parsi. Berjaya diislamkan laluan rempah dengan laluan sutera ni. Cuba bayangkan. Sebab kalau tak ada kecerdikan emosi, susah diorang nak jadi sehebat itu sebenarnya. So, kita bercerita pasal Pesona di Zahra. Jika hati kalaulah daripada hasil padanya kita cerita Pesona di Zahra ni 100,000 orang lah ada kecerdikan emosi. Masyarakat kita akan bertambah baik lagi insya-Allah. InsyaAllah. Sekadar jiran buat benda-benda kecil-kecil dah boleh berlapang dada dah insyaAllah Ustaz kan. Setakat suami buat perangai-perangai sikit, buat PL tu bolehlah kot agaknya kan, sabar-sabarkan sikit kan. InsyaAllah. Ustaz, kita sampai hujung-hujung Ustaz. Kita satu soalan saya dah kira sebagai terakhir juga kita untuk sesi kita kali ini. Daripada rakan kita di WhatsApp kita, adakah emosi seseorang terpengaruh atau berpengaruh dari saraf dalam tubuh? Adakah ada pengaruh Ustaz? Okey, kajian saya mengenai emosi, saraf mempengaruhi emosi, wallahu alam. Mungkin kajian tu ada. Nanti boleh kongsilah dengan saya. Tapi daripada emosi ke saraf ada. Contoh. Okey. Satu hari ada satu orang tua. Okey. Tangannya agak sakit. Jadi saya kata, "Pakcik, tak apa sih? Saya tolong urutkan pakcik Saya tolong urutkan dia." Okey, dia pun kena masih Ustaz pergi pergi umrah, jadi mana tak ada benda. Kalau kat Malaysia, mana Ustaz Muhammad ada masa nak tolong pakcik. Kat umrah bolehlah pakcik. Okey pakcik Okey. Jadi mana pakcik sini saya urutkan sini. Dia urut tangan dengan. Okey, tengah urut berbual pakcik okey ke apa semua. Tiba-tiba ada satu panggilan. Dia angkat panggilan telefon dia. Apa? Tangan dia saya picit tiba-tiba jadi keras. Maksudnya bila emosi merah keluar, badan akan stiff macam tadi. Kan? Bayangkan itu benda yang kita boleh nampak dekat badan. Sebab itu kenapa pakar-pakar kesihatan semua setuju bahawa stres akan mengganggu pada kesihatan. Bila orang stres kan, maksudnya benda yang emosi dia terganggu, dia akan mengganggu bukan saja saraf-saraf, barangan dalaman jantung dan sebagainya. Lepas tu moto kita tenang-tenang sajalah ya. Makcik, tenang-tenang makcik, jangan marah-marah makcik. Tenang-tenang je makcik. Tahniah pakcik tu kan, dia percaya pada Ustaz. Jangan sebaik waktu tu je lah. Allah Akbar. InsyaAllah. Waktu tu je. Kat Malaysia tak mamat tak sembah pakcik kalau datang seorang mamat pergi ceramah, nak minta pijit tak sempat pakcik tak sempat. Wallahualam. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan yang sangat baik hari ini bila kita nak memahamkan tentang nilai sosial itu, bagaimana kita nak berhubung dengan baik dengan manusia yang lain insya-Allah. Untuk tenang-tenang tu bukannya mudah Ustaz kan, tapi kena belajar insya-Allah, kena praktikkan selalu lah.